Zombie apocalypse. Selamat pagi dan salam durian, salam sejahtera. Hari ini kita ke satu kebun lagi yang 8 tahun lepas yang saya diperkenalkan oleh Miss Alice Lee, peguam saya dulu. Kawan dia kepadanya ialah Mr. Kong untuk tanam durian. Jadi Mr. Kong memasuki bidang ini dalam 8 tahun yang lepas tanpa pengalaman. Jadi Mr. Kong datang jumpa saya. Kita memulakan satu daripada idea yang Mr. Kong juga merupakan orang pertama dalam konsultansi saya yang memulakan sistem busut yang kali pertama diperkenalkan. Dan pada masa itu kita mendapat banyak tentangan dan juga kritikan sebab idea ini agak baru, tanpa diperhatikan dulu. So 8 tahun lepas, walaupun idea ini waktu saya dapat idea busut ni memang sudah lama, hampir lebih kurang 17-18 tahun. Tetapi selepas banyak tahun berusaha untuk mendapatkan salah satu petani supaya boleh menggunakan idea ini, jadi Mr. Kong dapat menerimanya. Jadi kita lihat dari belakang di sini sebenarnya ada busut di sini. Tetapi busut ini selepas 8 tahun dah dia sudah susut. Jadi busut ini dah jadi kecil. Jadi kebun ini memang tanam di atas bukit. Sedikit cerun, tapi taklah sangat cerun sangat, dia landai. Tanah kebun di sini dipraktikkan adalah satu dari sistemnya ialah kita memang simpan rumput dan potong rumput. Dan dari segi pembajaan tu Mr. Kong memang mengikuti cara saya dari tahun pertama sampai sekarang. Tapi walaupun permulaannya Mr. Kong ada benda yang tertentu ragu-ragu. Contohnya dari segi pengairan, masa itu saya memberi nasihat ialah durian memerlukan air yang banyak. Tetapi disebabkan terlampau banyak orang memberi pandangan dan juga idea, menyebabkan banyak yang masa itu konsultansi kita tidak dapat melakukan sepenuhnya lah. Dan dari segi pertumbuhan pokok pula di sini kita dapati ialah pokok 8 tahun. Yang tadi kita cuba ukur dari segi ukur lilitnya, dia telah mencecah lebih kurang dalam lebih kurang hampir 80 cm ataupun 28 inci. So memang masa inilah sudah mulai berbuah. Dan kalau kita lihat dari segi sejarah dan latar belakang di sini ialah kebun ini permulaannya ada sedikit dari segi pengairan itu tak cukup. Jadi pertumbuhannya agak terencat. Dan kemudian diperbaikinya, kita dapat satu daripadanya ialah kaedah pengairan yang lebih mencukupi. Kalau kita lihat di sini memang ada 2 hingga 3 sprinkler. Setiap pokok memang ada 2 hingga 3 sprinkler. Memang siram air pun lama. Kemudian dari segi pembajaan pun diberi lengkap. Dan hari ini kita lihat kawasan yang bertabur di sekeliling pun ada buat sedikit pruning. Kita nak dapatkan cabang reproduktif ataupun cabang yang boleh berbuah. Jadi kalau kita nak tanam durian ni sebenarnya banyak benda kita nak lakukan supaya durian kita memang bersedia untuk berbuah lah. Jadi kalau kita nak menanam durian, kita kena lakukan apa yang diperlukan oleh pokok durian. Jangan melakukan mengikut kemahuan. Dan dari segi tanah juga mempunyai faktor dari segi berbuah juga lah. Dari segi busut, permulaan kita buat dulu ialah 4 kaki kali 10. Dan selepas 8 tahun, kita tengok dia tinggal mungkin dalam 2 kaki saja. Dan mungkin tinggal 2 kaki kali lebih kurang dalam 8. Dan idea ni pada permulaannya boleh kata Mr. Kong terima sebab dia tidak ada bagi asas. Jadi Mr. Kong menerima dengan hati yang terbuka, dengan orang kata dengan rela dapat menerima idea ni dengan cepat. Tetapi cuma bila mula-mula menanam tu, sebab Mr. Kong asalnya daripada Mancis juga. Jadi memang mempunyai banyak kawan yang daripada Karak, Telemong, Mancis, memberi banyak pandangan-pandangan yang bertentangan dengan konsep busut. Dan banyak orang kata kalau buat busut pokok tumbang, kalau buat busut pokok tak boleh tahan lama, buat busut pelbagai kritikan. Tetapi kalau kita lihat daripada kebun di sini, boleh dikatakan kita tanam pokok di sini tak ada sampai sekarang lah, sudah 8 tahun tiada kematian pokok lah. Kalau kita lihat nanti kita akan buat preview di sekeliling tengok, sebenarnya tiada kematian pokok dalam kebun ini. Ini bermaksud busut merupakan satu kaedah saliran yang terbaik untuk memastikan pertumbuhan pokok yang lancar
Jadi kalau kita lihat daripada segi pertumbuhan pokok ni memang tidak ada masalah. Dan kalau sekarang kita lihat juga macam contohnya di masalah rhizotonia, sekarang agak serius. Boleh dikatakan menjadi satu ancaman pada masa depan untuk industri durian. Tetapi kalau kita lihat di sini rhizotonia tidak menjadi masalah. Pokok hidup sihat. Jadi berbalik padanya ialah konsep busuk ni penerimaan pada awalnya memang sedikit sukar. Tetapi hari ini dengan bukti di sini, kebun yang kita nak tunjukkan preview di sini sebenarnya antara bukti-bukti yang sahih menunjukkan busuk ni memang antara cara yang terbaik lah. Secara umum kita lihat daripada saiz pokok ni boleh dikatakan keseragaman kita mencapai hampir 85%. Walaupun ada yang saiz lebih kecil sedikit, tetapi saya agak puas hati ialah kalau kita lihat dari segi ukur lilit dan dari segi cabang, pokok yang 8 tahun di sini, banyak nampaknya hampir lebih daripada 11-12 tahun pokok. Kalau kita lihat dari segi ukur lilitnya lah. Jadi bagi saya ini adalah satu kepuasan di mana kita dapat melihat kebun-kebun yang di bawah nasihat ataupun khidmat konsultasi saya mencapai sasaran yang kita kehendaki kan. Cuma disebabkan permulaan kebun ini dari segi pengairan masa tu tak cukup, jadi pertumbuhan agak lambat sedikit. Selepas tu Mr. Kong menambah baik dari segi sistem pengairan, itulah yang sebenarnya membantu. Dan di sini juga kita akan mempraktikkan ketinggian pokok, kita nak memastikan dia tidak melebihi lebih daripada 10 meter. Dan kalau boleh pada masa depan kita nak kekal dia di bawah 8 meter lah. Kalau kita lihat di sini di sekeliling pokok ni memang kita buat topping ataupun kita buat cantasan pucuk di atas di penghujung. Dan di sini juga kita akan sentiasa melakukan cantasan dahan supaya bentuk dan juga dari segi ketinggian kita dapat mengawalnya lah sepanjang masa untuk memastikan dari segi maintenance ataupun penyelenggaraan dapat dilakukan dengan mudah. Dan hari ini kita menerima ataupun menghadapi satu cabaran yang sangat sukar, terutamanya dari segi tenaga buruh. Kita tahu tenaga buruh sekarang memang disebabkan COVID tak boleh masuk ke negara kita. Jadi kita perlu mencari ikhtiar ataupun jalan bagaimana kita nak mengurangkan ataupun terlampau bergantung pada tenaga buruh. Jadi antara faktornya kalau boleh kita nak memastikan kebun ini boleh dilakukan oleh orang tempatan juga lah. Kalau tidak memang pada masa akan depan semakin besar kita menanam, semakin besar ancaman terhadap pelabur lah. Jumlah pokok di sini ada lebih kurang 190 pokok dan kesihatan pokok di sini boleh dikatakan pada tahap yang optimum. Apa dimaksudkan optimum ialah satu, kita tidak ada penyakit daun. Kalau kita lihat di sini sekelilingnya, dari segi kawalan salit juga dengan baik. Kedua, kalau kita lihat pada algae pun boleh dikatakan sedikit algae sahaja. Dan kita lihat daripada batang pokok memang tak ada lumut tumbuh. Licin tu biasalah. Dari segi lihat, kalau kita lihat dari segi daun, daun yang di sini biasanya kalau pokok yang sihat memang dalam 1 meter tu dia boleh penuh dengan daun. Kalau lihat di sini memang penuh dengan daun. Ini antara petanda ataupun tanda-tanda awal menunjukkan pokok durian yang sihat mempunyai daun yang banyak dan besar. Dan yang ketiga ialah kalau kita lihat lagi ialah dari segi musangking yang sebenar yang bagus ialah bila dia keluar pucuk baru memang penghujung tu dia menjunang ke bawah, dia seperti bentuk ekor musang. So antaranya juga ini juga antaranya ciri-ciri musangking kalau kita lihat. Satu lagi biasanya lah musangking, kita tahu rhizotonia merupakan satu masalah utama yang sangat-sangat orang kata menyusahkan para petani. Tetapi di sini Mr. Kong tidak ada masalah sedikit pun tentang rhizotonia. Rhizotonia sebenarnya kita boleh buat dua cara. Satu cara rawatan dan satu cara pencegahan. Kalau kita dapat menyembuhlah sebulan sekali dengan racun ataupun kulat perosak, dengan racun kulat, sebenarnya kita boleh mengawal dengan mudah. Dan kedua ya dari segi sistem
saliran. Kalau saliran kita lancar, pokok kita sihat. Bila pokok sihat, nutrien diambil itu dia seimbang. Jadi kita lihat yang ini juga dapat mengurangkan masalah rhizotonia. Dan kita lihat di sini tidak ada masalah kanker. Antara bukti juga ialah busuk ni sebenarnya kita jarang lihat ada masalah kanker. Dan kita lihat dari segi satu lagi ialah sebab kita buat pruning, pengudaran dia baik, pokok tumbuh dengan sehat. Dan antara faktor juga yang membantu ialah kawalan pH tanah. Di sini juga kita sentiasa melakukan semburan nano kalsium ataupun nano K, kapur cecair. Nano K ni kita setiap kali kita buat pengiraman untuk memperbetulkan pH. Selain pada memperbetulkan pH, dia sebenarnya juga membekalkan kalsium untuk pokok. Dan kalsium kita tahu dia merupakan satu daripadanya nutrient regulator, di mana zat kita dapat diambil dengan mudah sekiranya kalsium cukup, akar kecil dapat tumbuh dengan sihat. Jadi kalau boleh antara faktor yang kita nak lakukan juga ialah memastikan kepulan pokok saluran yang baik, nutrien yang seimbang, pengairan yang cukup, menyimpang rumput, sentiasa melakukan catasan dahan, kawalan perosak dilakukan dengan sempurna. Jadi menanam durian ini sebenarnya kita kata planting durian without pain. Menanam durian tanpa melalui sengsara. Sekiranya kita memenuhi ciri-ciri ataupun memenuhi keperluan durian. Ya. Okey, kita lihat dari segi kalau kita nak tengok bagaimana apa yang dimaksudkan ekomusang. Kita lihat apa yang dimaksudkan ekomusang ni, kita lihat ini ada contohnya lah ekomusang. Ya, kalau kita lihat di sini ya. Ini adalah contoh yang paling bagus sekali ialah ekomusang ya. Nampak macam ni kan? Menjunam. Dan kalau lihat daripada daunnya, besar daunnya ialah di sini ialah tapak tangan saya kan. Jadi ini adalah antara kaedah pembajaan dan juga cantasan dahan dan juga pengairan tanah yang subur. Sebenarnya kalau kita nak menyuburkan tanah juga, antara faktornya ialah satu daripada kaedah yang paling murah ialah menyimpan rumput. Rumput merupakan menghasilkan organik dan juga merupakan makanan kepada cacing tanah. Jadi kalau kita lihat di sini memang ini adalah contoh-contoh yang paling ketara ekomusang lah. Jadi kalau ekomusang ni menunjukkan ialah pokok kita memang sihat. Dan kita lihat dari segi daunnya ialah memang berkilat. Jadi kalau tidak ada bintik-bintik, kadang-kadang kita nampak ada pokmosis ataupun ada rhizotonia ataupun ada kulat. Tapi kalau kita lihat di sini, boleh dikatakan hampir bersih semua. Jadi ini adalah ciri-ciri pokok durian yang sehat lah. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface.